Okey, kita dah rakam. Okey. Kepentingan reka bentuk makanan yang pertama. Okey, kepentingan dia ialah kita tengok contoh dia. Okey, kalau dahulu sandwich dia biasa sahaja. Nampak orang letak telur, Sandwich. tapi sekarang sandwich dah berinovasi, dah berevolusi. Nampak orang letak cheese, lepas tu dia bakar sikit atas dia. Jadi secara tidak langsung, dianya akan meningkatkan selera makan. Nampak? Dia akan meningkatkan selera makan dan juga secara tak langsung mengikuti trend semasa. Okey? Dia akan mengikut trend semasa. Macam ni, nampak? Okey. Okey. Kamu buka mic untuk tanya soalan saja. Kalau tak nanti dia akan mengganggu rakaman. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini, sandwich ni nampak kurang menyelerakan berbanding dengan sandwich yang dihias macam ni ataupun yang dipersembahkan dengan macam ni. Ini lebih menyelerakan. Jadi kalau kamu sebagai pembeli, adakah kamu nak pilih yang ini? Sudah tentu tidak. Kalau kamu boleh dapat yang ini, kenapa kamu nak pilih yang tak nampak, yang tak sedap ni? Okey? Itu mengikut trend semasa, mengikut perkembangan semasa. Okey, yang kedua, memberikan pelbagai pilihan. Sebagai contoh, kita tengok dekat sini. Kita ada pelbagai jenis kek. Okey, kenapa nak beri banyak pilihan dekat orang? Sebab setiap orang dia ada pilihan dia sendiri, dia ada cita rasa dia sendiri. Ada orang tak suka Blackpink. Ada orang tak suka kuih ada bunga ros. Ada orang tak suka kek yang biasa-biasa, dia nak ada apa tu? Dia panggil sebagai macaron dekat situ. Nampak tak? So setiap orang ada cita rasa yang tersendiri. Mungkin ada sesetengah orang nakkan kek yang Blackpink ni tapi dia tak mampu. Mahal. Okey, jadi dia pilihlah yang biasa macam ni, yang bunga-bunga macam ni. Okey, sebab itulah pentingnya memberi pilihan. Itulah pentingnya memberi pilihan supaya manusia ataupun setiap orang boleh membuat pilihan yang tersendiri. Cuba jam kamu, saya tetapkan aja kamu hari ni hari Senin, yang ada cuma nasi lemak je, tak ada menu lain. Adakah kamu nak makan nasi lemak walaupun kamu tak suka? Okey, itulah pentingnya memberikan pelbagai pilihan. Seterusnya, yang ketiga, setelah memberikan pilihan, kita juga boleh memenuhi kehendak pengguna. Kita juga boleh memenuhi kehendak pengguna. Okay, sebagai contoh, sekiranya sesuatu produk itu mendapat permintaan yang tinggi, maka masa yang diambil untuk menghasilkan sesuatu produk itu akan menjadi semakin bertambah. Jadi orang inovasikan. Kalau dahulu orang bakar lemang macam ni, bakar lemang secara tradisional, pakai kayu api, okey, boleh pakai kayu api dan sebagainya. Jadi masa memasak lemang ni sangat lama, 4 jam tak silap saya kalau buat macam ni. Tapi orang inovasikan masak lemang dalam tong, letak dapur gas, tak payah pakai kayu api lagi, jadi dah tak ada asap. Nampak? Jadi masa yang diperlukan untuk masak lemak dalam tong cuma 1 jam hingga ke 2 jam sahaja. Dapat jimat 2 kali ganda masa. Jadi pada masa yang sama, kita dapat memenuhi kehendak pengguna dengan masa yang singkat. Okey? Itulah yang kita panggil sebagai memenuhi kehendak pengguna. Kita inovasikan dia. Sama juga, pakai ini masak, pakai ini pun masak. Cuma kalau pakai tong ni, masa memasak lagi cepat. Okey, cuba memasak pakai tong, masa memasak tu jadi pendek sebab api dia sekata, nampak? Semua dapat api yang sama. Yang ini, sini dapat api, sini tak ada api. Nampak tak? Jadi kadang-kadang tu jadi lambat masak sebab ini, api tak cukup kuat. Ini kita boleh kawal api dia. Okey, tapi tidak menjamin rasa yang sedap macam ni. Tapi yang guna kayu api lagi sedap. Okey, seterusnya. Yang keempat, kita dapat meningkatkan nilai komersial.
Okey, kita dapat meningkatkan nilai komersial. Seperti mana yang saya cakap tadi. Bagaimana Starbucks boleh jual air dia satu cawan macam ni dekat RM25 hingga ke RM30 satu cawan macam ni. Sebab apa? Cara dia mendesign, cara dia mereka bentuk produk dia. Tengok macam mana dia susun makanan, macam mana dia susun kacang, letak whipped cream, dia letak coklat dekat tepi ni. Nampak? Lepas tu letak nama pula kat situ. Contohnya Mika beli macam tu. Okey? Nampak macam mana dia boleh jual air yang sangat mahal sebab cara dia mempersembahkan makanan dia tu. Tengok yang kedua, Tony Romas. Padahal jual stick je. Stick ni kalau kita beli daging kat rumah, masak sendiri pun boleh. Jadi cara dia mempersembahkan makanan tu. Nampak dia potong kentang, letak susun cantik-cantik. Dia susun cantik-cantik, dia letak kentang lagi, apa ni, macam roti Ada sos, ada mayonis, ada custard. So, nampak menyelerakan dan secara tak langsung dia boleh naikkan harga makanan dia. Sebab orang sekali tengok tu dah rasa lapar dah. Okey? Bila sekali tengok pun dah rasa lapar. Okey, jadi secara tak langsung dia meningkatkan nilai komersial. Harga makanan juga jadi boleh dijual dengan lebih mahal. Okey, seterusnya yang kelima, boleh memperkenalkan budaya. Kita tengok. Dekat sini kita ada pelbagai jenis makanan. Hiasan dan reka bentuk makanan juga mempengaruhi, ni salah. Okey, mempengaruhi budaya. Sepatutnya sini budaya. Mempengaruhi budaya. Contoh kita tengok dekat sini, roti canai. Roti canai makanan kaum apa? Melayu? India. India punya. Kuih bulan makanan kaum apa? India. Cina. Kuih bulan kaum Cina. Okey, ini pau. Makanan kaum? Cina. Sate. Melayu. Sate India punya. Cuma Melayu inovasikan dia letak daging. Asalnya India jual sate ayam. Okey. Marku. India. India punya makanan. Nasi lemak. Melayu. Nasi lemak Melayu punya makanan. Jadi secara tak langsung, nampak ni, reka bentuk dia ni kuih bulan dia ada, dekat kuih lain tak ada. Nampak tak design dia ni? Sudah tentulah orang tahu ini kaum Cina yang punya. Nampak tak? Kita tengok reka bentuk sate. Ada tak reka bentuk yang lain untuk sate? Pernah jumpa tak design yang lain? Tak kan? Jadi secara tak langsung, sate ni dah jadi satu reka bentuk bagi budaya orang India. Sama juga Maruku. Maruku pun kalau nak inovasi pun tetap juga rasa dia Maruku. Betul tak? Jadi orang tak boleh nak tipu-tipu lagi dah. Tak boleh nak ubah sesuatu budaya macam pau. Pernah jumpa pau bentuk segitiga? Tak. Pernah jumpa pau bentuk segi empat? Tak ada. Jadi secara tak langsung pau ni dah jadi satu reka bentuk budaya makanan bagi orang Cina. Okey, sekarang ni kita pergi kepada kuis. Saya akan hantar link dalam ruangan chat. Kamu tekan saja link tersebut, isi nama dan tekan join. Okey? Okey, sekejap saya bagi link tu. Kita buat sama-sama. Sekejap Okey, saya dah hantar dalam ruangan chat. Boleh tekan dan tekan masukkan nama. Jumpa tak? Jumpa. Okey, bagus. Okey, Larissa dah masuk, Kuratu Ain dah masuk. Saya tak ambil. Sepatutnya ada 16 orang dalam ni. Okey, dah join. Dah masuk. Dah masuk.
Okey. Dalam Google Classroom ke dalam Telegram? Dalam Google Dan Meet ni chat. juga ada ruangan chat. Dalam chat. Okey. Cikgu kena tekan start ke? Tak, saya yang tekan start. Awak tekan join saja. Join. Saya dah join. Okey. Saya belum join. Saya dah Pak join. join. Sila Okey, tak saya apa. dah join. Dah. Dah. Saya dah join. Join. Okey, dah. Saya dah join. Okey, tak apa, Saya dah senyap je. join. Start ke sekarang? Sekejap, ada lagi 6 orang. Okey, ada lagi 6 orang. Saya masih menunggu lagi 6 orang ni untuk masuk. Boleh semak ruangan chat. Saya hantar lagi sekali. Okey, jumpa kita ada Pervina, kita ada Chang, ada Mika, ada Vivian, ada Alicia, ada Ainur, Putri, Marisa, Larissa, Quratul Ain ni. Siapa lagi yang betul ni? Yang belum lagi. Chang dah masuk. Okey. Khaira dah masuk. Khaira belum masuk lagi. Bal woman ni siapa? Chloe belum masuk lagi. Chloe belum masuk. Alicia dah. Ni Kashvina ni siapa ni? Okey. Ni Go. Ain Nabila ni. Ain Nabila dah masuk. Nur Ariana dah masuk. Belum lagi. Lagi 5 orang. Cepat sikit. Lagi 5 orang. Kalau tak ada saya start je. Kalau ada masalah saya terus start je. Mungkin ada setengah phone dia tak support. Okey. Okeylah saya start saja Okey, kita start je. Okey, berdasarkan gambar, apakah jenis reka bentuk makanan yang boleh dikaitkan dengan makanan tersebut? Konfeksi, buah-buahan, produk bakery ataupun bijirin? Okey, lagi 3 orang. Ainul, Vivian dengan seorang lagi ni. Saya dah siap. Mika, cepat. Cepat, lagi 10 saat je. Okey, masa menjawab telah pun tamat. Okey, jawapannya adalah, kita tengok dulu siapa yang jawab cepat. Kita tengok siapa yang jawab cepat. Semua salah ke? Okey, tak apa. Jawapannya sebenarnya adalah konfeksi. Konfeksi adalah sejenis produk ataupun reka bentuk makanan. Nampak? Ini namanya konfeksi. Macam kuih raya tu semua konfeksi. Okey? Okey, kamu jawab produk bakery. Bakery ni roti. Ini roti ke? Ini bukan roti. Buah-buahan bukan. Bijirin pun bukan. Ini namanya konfeksi. Okey, seterusnya.
Terdapat pelbagai jenis makanan yang dapat dilihat terutamanya di pasaran. Antara reka yang manakah bukan tergolong dalam reka untuk makanan? Senang sangat ni. Dah terang-terang dah. Dah siap. Jawab cikgu. Mana Mika, ada masalah ke? Ada 2 soalan dah Mika ni. Apa jenis makanan yang dapat? Okey, semua dah jawab. Kita tengok apa hasilnya. Saya betul. Kita tengok yang atas sekali adalah Elisha. Elisha jawab betul. Ada juga yang jawab roti kan. Okey, ada juga yang jawab roti. Sekejap, kita tengok siapa jawab tak apa. Okey, soalan seterusnya. Okey. Antara berikut yang manakah merujuk kepentingan reka bentuk makanan? Apakah kepentingan dia? Ada 4 pilihan. Berikut yang manakah merujuk kepentingan reka bentuk makanan? Mengikut trek, meninggalkan. Antara berikut yang manakah merujuk kepentingan reka bentuk makanan? Ikut trek. This Meningkatkan one. keuntungan. Empat, 5, 4, 3, habis. Yeay, saya betul. Kita tengok saya leaderboard. salah. Oh, nampaknya Alisha dah jadi nombor 3. Yang atas sekali adalah Putri Alisha. Okey, jawapan yang betul adalah 1, 3 dan juga 4. Saya tersalah tekan. 1 mengikut trend, ketiga memperkenalkan budaya kau dan ketiga memberikan pilihan kepada pengguna. Yang nombor 2 ni saya tak sebut pun tadi ni. Yang nombor 2 ni saya tak pernah sebut pun. Kalau siapa yang betul-betul fokus mesti dapat jawab. Okay, soalan seterusnya. Berdasarkan gambar nyatakan kepentingan reka bentuk makanan yang cuba disampaikan. Benda. Ini susah sikit ni. Nyatakan kepentingan reka bentuk makanan yang cuba disampaikan. Apa yang cuba sampaikan tu Mika? Tengok ni gambar produk bakery. Nampak ni, produk bakery. Dalam produk bakery ni ada banyak lagi produk bakery yang lain juga. Apa jawapan dia? Okey. Masa menjawab telah pun tamat. Cikgu susah. Mana ada susah? Susah. Cikgu, saya salah. Kenapa salah? Sebab kamu tengok dekat sini, gambar ni semua gambar kek. Nampak tak? Ni kek, ini kek, ini kek. Semua kek. Jadi ada banyak pilihan. Kamu nak makan kek yang mana satu? Sebab itulah jawapan dia memberi pilihan kepada pengguna. Sebab semua gambar yang sama. Okey. Soalan seterusnya. Berdasarkan gambar nyatakan kepentingan reka bentuk makanan yang cuba disampaikan. Apa reka bentuk makanan ni? Ada boba, ada juga ni cheese kondok apa ni? Begini. Berdasarkan gambar nyatakan kepentingan reka bentuk memberikan pilihan kepada pengguna.
Alisha, Pervina. Sepuluh saat lagi. Okey, semua dah jawab. Okay, apa jawapannya kejap lagi? Salah ke? Kita tengok berubah lagi tak? Oh, berubah. Kasihlah. Okey, kita tengok apa jawapannya. Mengikut trend terkini. Kenapa mengikut trend terkini? Tengok, sekarang ni kan trend minum air boba. Dan juga sekarang kan trend makan kodok macam ni. Letak cheese. Nampak tak? Kan saya cakap tadi, cheese ni sekarang ni adalah trend terkini. Orang sekarang makanan perlu sentiasa inovasikan supaya orang nak makan. Sebenarnya ikut trend terkini. Seterusnya. Bukan. Saya dah cakap tadi. Dekat slide pertama sekali tadi. Atau ukiran. Okay, tinggal lagi seorang saja lagi. Okay, siapa yang baru masuk tadi tu? Yang baru masuk tadi tu cuba betul. tengok ruangan chat yang baru masuk tadi tu. Cuba tengok ruangan chat, boleh jawab kuis. Betul. Okey. Jawapan yang dimasukkan adalah penghasilan makanan secara hiasan ataupun ukiran. Okey? Okey, soalan seterusnya. Baru je jawab tadi. Siapa ni? Cepat. Okey, masa menjawab telah pun tamat. Okey, kita bincang. Siapa betul tu? Oi, ramai betul ni. Okey, sebenarnya soalan tadi kamu dah Saya jawab. salah. Kamu baru Hiasan jawab lah. soalan ni tadi. Nampak tak? Biasan. Hiasan ataupun ukiran jawapan dia. Baru dijawab tadi, betul tak? Betul. Okey. Siapa yang baru masuk ni? Cuba buka ruangan chat tu, tengok ada tak link untuk join quiz. Sempat lagi ni. Okey, soalan seterusnya. Pilih 3 kepentingan reka bentuk makanan. Pilih 3. Boleh pilih 3. Boleh pilih 3 kepentingan. Baik. 3 saja kepentingan. Apa yang saya ajar itulah dia. Tak
Tak ada benda lain. Siapa Nur M ni? Cikgu suruh buat quiz sekali. Seorang lagi. Masa pun tamat. Kita tengok siapa yang betul. Dia kata pilih 3 pilihan. Tengok Cikgu, kasih ni. 2 saya betul, 1 saya salah. Okey, Saya dua betul, satu salah pun. Okey. Ya, siapa tu? Cikgu, Saya semua betul. saya baru masuk. Saya baru masuk. Pergi kat chat, ada satu link. Masuk ah. Okey, sekejap. I biasa cakap. Okey, yang baru masuk tadi tu, pergi tengok dekat chat tu, saya ada hantar link ni. Ni, cepat. Saya dah hantar link ni. Awak tekan link yang warna biru tu, masukkan nama, tekan join. Jumpa tak? Jumpa? Tak jumpa? Okey. Soalan seterusnya. Dah. Okey, sabar. Lagi seorang lagi. Seorang je lagi. Siapa Nur M ni? Okey, masa pun tamat. Cikgu nampak macam roti tapi kenapa sandwich? Yelah, sandwich lah. Saya pilih Mana ada produk? sandwich. Saya Mana ada saya produk betul. makanan nama roti? Nama makanan. Nampak ni? Ada sayur. Sandwich lah. Kalau roti, roti sahaja. Betul tak? Saya sandwich. Saya Okey. pilih sandwich. Sandwich betul. Soalan yang terakhir, nombor 10. Betul tak nombor 10 last ni? Oh, ada 15 soalan. Okey, sorry. Ada lagi 6 soalan lagi. Kai Bahar membuat apa untuk reka bentuk makanan yang Tu dihasilkan? chicken ke? Chicken. Tengok dia punya ukiran. Benda bunyi bising tu. Okey, cepat. Elisha, ni siapa lagi ni? Alah kucing. Lagi 2 orang, lagi 3 orang. Cepat, masa dah nak habis. Okey, masa menjawab telah pun tamat. Betul. Okey, kita tengok. Ui. No, saya salah. Lakaran je betul. Okey, lakaran. Mestilah kena buat lakaran dulu. Macam kamu dulu buat lakaran dulu. Macam nak buat Saya karangan mesti ada pilih rangka makanan. Betul tak? Betul. Saya Okey. pilih lukisan. Lakaran. Okey, soalan seterusnya. Yes.
Lagi 2 orang lagi. Siapa tu? Ni Nur M ni. Saya tak tahu siapa Nur M ni. Dia Nur M je. Senang je ni. Bentuk apa? Anda dah tahu dah bentuk apa ni. Saya tahu. Saya jawab dah. Ada 3 je. Ada 4 pilihan jawapan. Okey, masa dah nak habis. Tinggal lagi 5 saat. Okey, masa menjawab telah pun habis. Betul. No, saya salah. Saya pilih baju kurung. Baju kurung tu yang budak Muslim pakai kat sekolah tu baju kurung. Baju kemeja lah. Ini namanya baju kemeja. Yang saya pakai kat sekolah hari-hari tu namanya baju kemeja. Baju kurung tu yang murid Islam pakai tu, yang warna putih tu. Okey, soalan seterusnya. Senang je ni, dah buat tadi. Cuma saya ubah sikit je. Cikgu Sana pergi tandas. Cepat sikit, kita lagi tak banyak lagi soalan, lagi 2 lagi. Lagi 3 lagi soalan. Betul. Okey, kita tengok ada perubahan. Yeay, betul. Yeay. Betul. Soalan seterusnya. Jawapan dia adalah nilai komersial. Saya tak ajar pun nilai mata wang. Saya tak sebut pun nilai mata wang tadi. Okey, Siapa soalan cakap? seterusnya. Memberi apa kepada pengguna? Memberi duit? Pilihan. Cikgu ni pilih berapa? Satu je. Kalau dia suruh pilih 3, dia akan tulis 3 kat situ. Betul. Salah. Okey. Saya Pervina betul ni handal lah. pilihan. Pervina ni tetap nombor 1. Okey, kita tengok soalan Saya ini. Dia kata pilih. memberi pilihan. Saya Okey, dia pilih mestilah memberi pilihan. kejayaan. Mana ada kejayaan? Saya tak sebut pun perkataan kejayaan tadi. Okey, seterusnya. Acuan kuih apa? Betul ke salah? Betul. Mana awak tahu betul? Okey, tinggal lagi beberapa saat.
Okey, masa menjawab telah pun tamat. Saya betul. Saya betul. Okey. Tengok dekat sini. Itu adalah gambar kuih, acuan kuih. Kuih apa ni kita tengok? Kuih bahulu. Nampak? Kuih bahulu tak semestinya bentuk bulat telur macam ni. Dia juga boleh jadi bentuk ikan emas, boleh jadi bentuk bintang macam ni. Nampak? Kuih bahulu bentuknya boleh diinovasikan. Okey. Pernah makan kuih bahulu? Cikgu, kuih cara boleh ke? Kuih cara pun boleh. Kuih cara yang ini. Ini bekas ni. Okey. Seterusnya. Soalan yang terakhir sekali sebelum kita habiskan kelas. Saya dah cakap tadi. Saya dah. Dah. Okey, lagi 2 orang lagi. Oh, Angelina pun ada. Tak ada pun nama Angelina dalam kuis ni. Dia kat nama lain kot. Ya ke? Angelina sekarang sedang tidur. Okey, tinggal lagi beberapa saat sebelum kelas kita habis. Sebelum habis masa menjawab. Okey, masa dah habis. Saya betul. Kuih apa tadi tu? Sebut. Bagi tahu saya kuih apa. Cina. Kuih Cina. Apa nama kuih ni? Mooncake. Kuih bulan. Mooncake. Kuih bulan. Ini namanya kuih bulan. Kuih bulan adalah kuih tradisi Saya lagi suka kaum makan. Cina. Saya pun suka makan. Saya Okey. suka makan tapi sekarang tak suka makan. Okey, kita tengok keputusan kita hari ni. Tempat pertama tadi Vivian Go, tempat kedua Aino, tempat ketiga Kasih. Okey. Tengok soalan nombor 1 ramai salah, semua salah nombor 1. Apalah. Okey. Okey, sekarang kita sambung balik kelas kita tadi. Okey, lepas ni dah tak ada quiz lagi dah. Quiz ni buat waktu Google Meet je. Okey, barulah dapat markah sebenar. Nanti kalau buat waktu malam ni kan orang lain buat kan. Okey, seterusnya. Okey, sabar. Belum lagi. Kita tengok buku teks dulu. Okay, tengok buku teks pula. Muka surat 469. Okey. Buku teks, muka surat 69. Kita tengok apa yang saya tulis dalam slide tu tadi, semuanya saya ambil berdasarkan buku teks ini tadi. Nampak? Mengikut trend semasa, memberikan pilihan kepada pengguna, ada lemang ni nampak? Okey? Okey, setelah itu kita tengok. Sekejap, saya punya hang pula. Kita tengok. Kita tengok ini macam mana bukan, mana ada bahan, tak ada bahan. Okey. Okey, bagaimana buku ni menunjukkan cara-cara menghasilkan reka bentuk produk. Alatan yang digunakan, dia guna apa sini? Pisau, dia guna sudu, dia guna papan pemotong. Ini namanya ini namanya acuan tekap. Pakai glue. Ini sarung tangan plastik. Okey. Okey, dan ini ada pinggan dan juga mangkuk. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Ada salad, tembikai, roti, pisang dan juga telur dan juga tomato di sini. Nampak? Macam mana dia buat bentuk? Macam mana dia buat bentuk bulat pada roti? Dia ambil acuan yang bulat ni, dia tekap atas roti jadi bentuk bulat. Nampak? Lepas itu dia susun salad. Okey, dia susun salad cantik-cantik, dia potong pisang ikut bentuk ni. Nampak? Dia potong tembikai bentuk bintang.
Nampak dah siap dia punya roti sandwich dia ni. Okey? Okey. Okey. Sekiranya sekolah dibuka, kita memang akan buat projek ni. Tapi masalahnya sekolah tak dibuka. Okey, kita belajar teori sahajalah. Okey? Tadi kamu semua dah belajar teori. Okey, kelas seterusnya. Kelas seterusnya pada minggu hadapan 27 Mei pada jam 12.10 tengah hari. Okey? Ada Google Meet. Ya, saya buat Google Meet. Kelas saya semua pakai Google Meet. Jangan risau. Okey? Cikgu, ada orang baru masuk. Okay. Tak apa, yang baru masuk nanti boleh tengok recording kita. Saya record sebenarnya apa yang kita ajar hari ni. Okey? Cuma dia rugilah tak dapat masuk kita punya quizzes tadi. Okey? Okey, jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Apa dia? Bye. Nak kerja sekolah ke Mika? Tak nak. Tanya nanti saya bagi satu. Kita nak. Aku nak akan strawberry. Okey, tak perlulah kerja sekolah. Okey? Tak perlu kerja sekolah. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Hari raya cikgu. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.